Barakah Ramadan dengan memberi. Kempen sejuta Barakah Ramadan bersama haluan. Satu medan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, kira-kira 5,000 keluarga telah disantuni termasuk dalam dan luar negara sepanjang Ramadan tahun lalu dengan dana terkumpul menghampiri 1 juta ringgit Malaysia. Sumbangan ini akan disalurkan kepada asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi sepanjang bulan Ramadan ini dan selepas Aidilfitri di dalam dan juga di luar negara. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Layari barakahramadan.com atau hubungi hotline 011-2051-1909. Ayuh para dermawan sekalian, kita jayakan lagi pada tahun ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada sumbangan kita. Walau sekecil mana, ia tetap bernilai di sisi Allah dan amat berharga dan bererti untuk insan-insan yang kita sedang santuni. Haluan berakhlak, mendidik dan berbakti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, dan kita telah mendengar bacaan ayat Al-Quran Al-Karim dari surah Al-Ahzab ayat 35 yang dibacakan oleh Syekh Asim itu tadi. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita tentang, kita lihat beberapa golongan disebut dalam ayat surah Al-Ahzab ke-35 ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi ayat ini Allah SWT menyebut dalam 10 golongan. Allah sebut pertama muslimin dan muslimat, orang lelaki Islam dan orang perempuan Islam, dan mukminin dan mukminat. Kemudian
as-sadiqin was-sadiqat, was-sadiqin was-sadiqat, orang yang wal qanitin wal qanitat, iaitu qanitin orang yang taat, orang lelaki yang taat dan orang perempuan yang taat. Was-sadiqin was-sadiqat, orang lelaki yang benar, yang jujur, dan juga perempuan yang benar dan jujur. Begitu juga Allah menyebut was-sabirin was-sabirat, lelaki dan wanita. As-sabirin yang sabar, lelaki yang sabar dan wanita yang sabar. As-sabirat. Dan Allah menyebut al-khashi'at wal khashi'ati wal khashi'in wal khashi'at, orang lelaki ataupun lelaki yang khusyuk, yang merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perempuan mereka ataupun orang perempuan yang merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut lagi yang seterusnya, yang ke-8 wal mutasaddiqin, yang ke-7 wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah, lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Was-saimin was-saimat, orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa. Allah sebut lagi yang seterusnya, yang ke-9 tentang wal hafizina furujahum wal hafizat, dan juga mereka atau lelaki yang menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Begitu juga dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka. Dan akhir sekali Allah menyebut wadh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat, dan juga orang-orang lelaki ataupun lelaki yang mengingati Allah SWT, yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wanita-wanita yang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah SWT menyediakan bagi mereka maghfirah dan juga ajran azim. Jadi insya-Allah kita akan melihat lebih lanjut insya-Allah dalam masa yang singkat ini bagaimana Allah SWT menyebut 10 golongan ini. Sebelum kita melihat huraian ataupun penerangan berkaitan dengan ayat ini, sukalah untuk kita melihat bagaimanakah sebelum kita nak menafsirkan, kita melihat kepada penurunan ayat ini. Dikatakan penurunan ayat ini, sebelum kita melihatnya, boleh dikatakan ataupun bila kita menerangkan tentang ayat ini, adakah ayat ini merupakan penerangan kepada sebelumnya ataupun ia merupakan satu poin yang baru. Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahawa ayat ini boleh ditafsirkan kepada dua. Pertama, ia sebagai ayat penerangan, sambungan kepada kisah yang sebelum ini. Seperti mana kita tahu dalam surah Al-Ahzab ini, Allah SWT menceritakan tentang daripada ayat 28 hingga ayat 35 ni, Allah menceritakan tentang isteri-isteri Nabi SAW, tentang peristiwa yang berlaku antara isteri Nabi SAW dan juga Rasul SAW, keluarga, peristiwa berkaitan dengan keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi dia boleh mengatakan ayat 35 adalah penerangan lanjutan kepada isi sebelum ini ataupun kepada kandungan ayat sebelum ini. Bahkan tafsiran yang kedua boleh juga dikatakan sebagai poin yang baru tentang kelebihan isteri Rasulullah SAW. Di mana sekiranya kita mengatakan ia penerangan kepada ayat sebelum ini, ayat ini sebenarnya menerangkan kedudukan wanita-wanita selain daripada isteri Rasulullah SAW. Bagaimana dengan wanita-wanita yang lain? Kerana banyak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh pelbagai periwayatan, antaranya Ibnu Jarir juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan, An-Nasa'i dan sebagainya, di mana kita lihat apabila ayat-ayat diturunkan, kita lihat ayat sebelum tu menurunkan tentang surah Ahzab yang tadi kita lihat, ayat yang sebelum ini mereka menurun ataupun ayat ini diturunkan untuk isteri-isteri Nabi SAW. Jadi wanita-wanita muslimat ataupun wanita-wanita sahabiat pada zaman Nabi SAW jealous lah. Kenapa isteri-isteri Nabi aja yang sebut, tapi mana kami pula? Bila disebut itu, mereka mengatakan dalam diri mereka, bahkan bertanya, isteri-isteri Rasulullah jika yang dapat kebaikan, bagaimana pula kami? Jadi bila diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT turunkan sebagai jawapan kepada persoalan yang timbulkan oleh muslimat ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penerangan tentang kedudukan ataupun kelebihan isteri Nabi SAW. Bagaimana kita lihat terutamanya Ummu Salamah ini merupakan antara isteri Nabi SAW yang bijak, yang sering mengumpulkan persoalan ataupun penyelesaian daripada Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah ni bertanya kepada Rasulullah SAW. Banyak ayat dalam Al-Quran cerita tentang orang-orang Islam, tentang orang-orang lelaki. Orang lelaki melakukan kebaikan, Allah berikan berbagai-bagai kebaikan dan kelebihan baginya di dunia dan di akhirat. Bagaimana pula perempuan. Jadi itulah yang dipersoalkan dan ditanya oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Dia kata, malana la nuzkaru fil Quran kama yuzkaru rijal. Kenapa kami tak disebut dalam Al-Quran seperti mana lelaki? Maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini menerangkan kedudukan wanita dan lelaki bagi Islam, dalam Islam,
sama ada di dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita melihat seterusnya penghuraian tentang ayat ini insya-Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang beriman, tentang orang Islam? Ibnu Katsir menafsirkan apabila disebut dalam ayat ini disebut tentang al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, kan? Muslimin dan muslimat, orang beriman, lelaki dan juga wanita. Ini menunjukkan, Ibnu Katsir mengatakan bahawa iman itu bukan sekadar Islam, bahkan lebih khusus daripada Islam itu sendiri. Islam ini kita boleh tafsirkan sebagai istislam, penyerahan, dan juga iman ini adalah membenarkan apa yang diakui, yang diyakini. Jadi Ibnu Katsir mengatakan iman yang disebutkan dalam ini lebih khusus berbanding dengan Islam, kerana Islam ini adalah penyerahan, istislam, tapi iman di sini lebih khusus kerana ada ayat yang lain ataupun dalam hadis yang lain bagaimana Rasulullah SAW menyebut tidak akan berzina seseorang itu melainkan dia tak akan berzina seseorang itu melainkan dalam hatinya telah tiada lagi iman, ataupun orang beriman itu tidak akan berzina. Ini menunjukkan kepada kita adakah orang yang kita kata tak berzina ini ataupun orang yang berzina pastinya bukan orang kafir, dia masih lagi orang beriman. Tapi iman yang dimasukkan di sini iman yang lebih khusus, iaitu kita lihat sini iman mungkin kesempurnaan iman ataupun iman yang menunjukkan, membenarkan apa yang dilafazkan, apa yang diucapkan tentang keislaman dan penyerahan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana sekalipun, iman dan Islam ini tidak dapat dipisahkan. Ia mempunyai ikatan yang sangat kukuh. Di mana Syed Qutb menyebut di antara iman dan Islam ini bainahuma silatun wathiqah. Di antara keduanya ada satu ikatan, hubungan yang kukuh di antara satu sama lain. Bahkan tidak dapat dipisahkan. Bila sebut Islam, kena ada iman. Bila sebut iman, kena ada Islam. Masing saling antara satu sama lain, kerana istislam itu merupakan Islam ataupun istislam itu merupakan salah satu manifestasi kepada at-tasdiq, membenarkan keimanan kita, dan juga membenar yang bila kita benar-benar mengakui, benar-benar jujur, benar-benar melaksanakan keimanan kita, itu merupakan hasil daripada penyerahan diri kita kepada Allah SWT. Jadi saling kait antara satu sama lain. Itu yang pertama, sifat yang pertama Islam dan juga iman. Itu tadi dua sifat ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-qunut. Qunut ni bukan doa qunut, tetapi qunut di sini disebut sebagai ketaatan, ta'ah. At-ta'ah an-nasyi'ah anil Islam wal iman. Di mana ketaatan yang muncul, yang lahir daripada keimanan dan keislaman pada diri seorang muslim itu. Jadi inilah sifat-sifat muslim yang Allah SWT gariskan kepada kita sebagai muslim yang berada dalam masyarakat Islam. Ada lelaki dan juga wanita. Dan Allah SWT nak tunjukkan kepada kita sebelum kita terlupa tadi bahawa dalam masyarakat Islam bukan sekadar ada lelaki tetapi ada wanita, dan ini kedudukan wanita itu setaraf dengan lelaki dari segi pentaklifan daripada Allah SWT. Wanita juga akan hisab, lelaki juga akan hisab oleh Allah SWT. Wanita juga akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT, lelaki juga akan diberi ganjaran pahala Allah SWT. Lelaki diberi, perempuan juga diberi, tiada beza antara mereka. Jadi al-qunut tadi adalah ketaatan yang lahir daripada keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ia merupakan redha yang lahir dari dalam diri, bukan kerana paksaan ya. Nah, jadi Ibnu Katsir juga mengatakan ini merupakan martabat seterusnya selepas Islam dan iman, dan kemudian al-qunut, iaitu al-qanitin, yang lahir daripada kedua-duanya, martabat seterusnya selepas keimanan dan taatan. Kita dah mengaku keislaman kita, kita beriman, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan sama ada dalam segala aspek dan juga ketaatan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, kita insya-Allah masa yang singkat ini, kemudian as-sidq, benar ataupun jujur. Ia merupakan sifat yang lahir, yang keluar ataupun yang lahir ataupun sifat bagi orang-orang Islam ataupun saf orang beriman, di mana benar ataupun jujur itu sifat orang beriman, manakala lawannya iaitu dusta, kazab ataupun al-kadzbu adalah sifat bagi bukan orang beriman ataupun sifat bagi munafik. Jadi sifat orang beriman adalah benar dan jujur. Ini banyak hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kejujuran, tentang integriti, tentang as-sidq ini tadi. Sebab antara yang lain ataupun kata-kata yang mengatakan man sadaqa najah, barang siapa yang jujur, barang siapa yang benar, barang siapa yang berintegriti, maka insya-Allah dia akan terselamat ya.
Jadi yang seterusnya, sifat yang seterusnya adalah sabar. Orang lelaki yang sabar, orang wanita ataupun perempuan yang sabar. Sabar ini sifat yang tak dapat tidak perlu ada bagi seorang Muslim yang menanggung ataupun yang bertanggungjawab mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya, mempertahankan akidah dan imannya, dan juga sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada kesabaran meneruskan kehidupan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hidup ini sebagai ujian ataupun fitnah bagi manusia, sebagai ujian. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling terbaik amalannya. Maka kesabaran itu perlu ada, dan itulah sifat ataupun sajiyah ataupun kita katakan sebagai bukan ikon tetapi sebagai lambang bagi orang beriman, orang Islam adalah sabar. Jadi sabar itu ada berperingkat-peringkatnya. Sabar menahan hawa nafsu, sabar di atas jalan dakwah, sabar terhadap cercaan ataupun hinaan manusia yang lain, ataupun kesakitan ataupun kita dihina oleh manusia bila dalam berdakwah, ataupun dicerca dan sebagainya. Berbagai kesukaran yang hadapi dalam menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT dan menunaikan tanggungjawab dakwah. Jadi itu sebagai sifat yang perlu ada, terutamanya bagi seorang Muslim yang menisasikan sifatnya sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai da'i ilallah, sebagai mereka yang menyampaikan din Allah SWT. Seterusnya adalah sifat khusyuk. Sifat khusyuk. Khusyuk yang kita sebut di sini sebagai sifat hati, dan juga bukan sekadar sifat hati tetapi khusyuk dalam hati dan juga khusyuk dari segi luaran. Kerana bila mereka benar-benar khusyuk, luaran juga khusyuk, menunjukkan bahawa hati kita khusyuk yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang khusyuk ni hatinya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tindakannya juga akan menunjukkan kekhusyukannya ataupun menunjukkan rendah dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang lain, a'budullaha ka'annaka tara, sembahlah Allah seperti mana anda melihatnya, dan wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat kamu. Inilah tanda kekhusyukan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang seterusnya, dan bukan yang terakhir, tapi sifat yang seterusnya adalah sedekah, at-tasadduq, bersedekah, infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman, masyarakat Islam, ciri-ciri masyarakat Muslim, ciri-ciri wanita yang beriman, ciri lelaki yang beriman, mereka infakkan harta mereka jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana infak itu menunjukkan ataupun dalil ataupun bukti bahawa diri kita ni jauh daripada sifat kebakhilan dalam diri kita. Bila kita berinfak, menunjukkan bahawa itu kita mempunyai perasaan rahmah terhadap manusia yang lain, belas kasihan terhadap manusia lain. Bahkan sifat infak ataupun perbuatan infak itu sendiri merupakan dalil ataupun bukti bahawa kita membantu manusia yang lain, itu sebagai takaful, saling melengkapi dan membantu antara satu sama lain. Inilah takaful yang sebenarnya dalam Islam, bahawa takaful itu adalah infak, kita membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi insya-Allah sama-sama kita membantu saudara kita, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang yang beriman dan mendapat ganjaran yang disebutkan dalam akhir ayat ini. Dan sama-sama kita berinfak, dan alhamdulillah kita teruskan berinfak di dalam Ramadan ini, 10 akhir Ramadan, pecutan terakhir Ramadan, pecutan infak 10 akhir Ramadan, bersama kita berinfak. Dan jangan kita lupa kita infak di Sejuta Barakah Ramadan, barakahramadan.com, insyaAllah secara mudah, secara online, barakahramadan.com. Dan seterusnya insyaAllah sifat yang seterusnya berpuasa. 3 sifat yang terakhir, yang ke-8 adalah puasa. Orang-orang yang berpuasa juga adalah sifat orang yang beriman, orang yang tunduk pada Allah SWT, golongan yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Berpuasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, menahan diri daripada perkara yang fahsya, yang keji, dan mencapai puasa yang sebenarnya. Kerana kita lihat kaitan antara sifat yang seterusnya, sifat yang ke-9 ini, Allah SWT menyebut menjaga kehormatannya. Jadi puasa ini membantu menjaga kehormatan seorang Muslim. Bagaimana Nabi SAW menyebut, man istata'akumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ingin mampu berkahwin, maka yang boleh berkahwin, boleh menikah, maka berkahwinlah yang mampu. Tapi kalau tak boleh, fa illam yastati' fa alaihi bis-siyam, atau fa alaihi bis-shaum. Fa illam wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau tak boleh kahwin, apa Allah kata? Rasulullah kata apa? Kalau tak boleh kahwin, maka berpuasalah. Jadi puasa ini menjaga
pelbagai aspek kehidupan kita. Berpuasa ini menjaga, bahkan menyucikan diri kita, menyucikan diri kita dalam dan luaran diri kita. Inilah sifat yang Allah SWT ataupun sifat ataupun perbuatan puasa ini, ibadah puasa ini, ataupun orang yang berpuasa ini orang-orang yang menyucikan dirinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan wasaumu zakatul badan, di mana puasa inilah zakat tubuh badan, jasad kita. Kalau kita sebelum banyak makan, maka kita kurangkan makan. Sebelum ni kita bersenang lenang, makan, minum dan sebagainya, maka kita kurang buat perkara-perkara tersebut. Bahkan kita perkara-perkara yang sebelum ini yang harus menjadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali, kita dah sebut tadi tentang memelihara yang ke-9, iaitu memelihara maruahnya. Dan yang terakhir sekali dan yang sangat penting, iaitu mereka yang mengingati Allah SWT, wadh-dhakirina wadh-dhakirat, iaitu zikrullah kathira, mereka yang sangat banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di mana inilah yang mengikat di antara hubungan manusia itu dengan akidahnya, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sebenarnya, kepercayaan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dilahirkan melalui kita sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah dari segi lisannya, mengingati Allah dalam tindakannya, mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aspek kehidupannya. Bahkan hatinya, bukan sekadar kita sebut zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allah akbar, tetapi hati juga berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang dilafazkan itulah yang dirasai dalam hatinya, dalam semua pergerakan hidupnya, dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan sifat ini juga Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi SAW menyebut bagaimana tentang sifat az-zakirin dan az-zakirat ni. Nabi SAW menyebut idza ayqaza ar-rajulu imra'atahu min al-lail fa sallaya rak'ataini kataba tilka al-lailah min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat. Bagaimana Rasulullah SAW gambarkan bagaimana orang yang berzikir ni. Rasulullah mengatakan sekiranya seorang lelaki itu mengejutkan, membangunkan isterinya di malam hari, kemudian mereka bersama-sama solat 2 rakaat, dan Allah SWT akan menuliskan, tertulislah amalan mereka pada malam itu sebagai adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Bagaimana bersusah payah mereka bangun di malam hari, solat, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memperakui keabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kedaifan diri, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya dalam amalannya sebagai adz-dzakirin adz-dzakirat, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup, sebelum kita melihat pengakhiran ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita lihat mengiringkan dalam ayat ini lelaki dan wanita. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa inilah sebenarnya masyarakat Islam yang sebenar. Ada lelaki, ada wanita. Bahkan kedua-duanya itu dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Bahkan kedua-duanya juga diberikan ganjaran yang setimpal, bahkan lebih daripada itu, lebih daripada yang kita bayangkan. Kerana itulah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan bagi mereka, lelaki dan wanita itu tadi, az-zakirin dan zakirat, dan semua tadi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan sebagainya, sehingga ke akhir ayat Allah SWT sediakan bagi mereka maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan mereka ajran azima, ganjaran yang sangat besar, yang sangat hebat, yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana Islam meletakkan, pertama tadi meletakkan bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Wanita ini bukan seperti mana bangsa yang lain ataupun seperti mana agama yang lain yang memperlekehkan wanita. Bahkan ini menjawab persoalan kepada mereka yang mendakwa bahawa Islam mengenepikan wanita. Sebenarnya Islam sangat menitik beratkan wanita. Bahkan dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Bayangkan dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, surah wanita, yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Allah sebut juga wanita dalam Al-Quran yang begitu banyak. Maryam, surah Maryam juga surah wanita. Jadi wanita sangat besar dan sangat besar kedudukannya dalam Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sama saja dengan lelaki. Mereka berzikir, mereka beribadah, mereka bertakwa kepada Allah SWT, mereka beriman, maka mereka mendapat ganjaran seperti mana lelaki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, dan jangan lupa teruskan kita meningkatkan ibadah kita, manfaatkan 10 akhir Ramadan, dan kita infakkan harta kita Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. InsyaAllah kita infakkan harta kita, manfaatkan 10 akhir Ramadan ini, pecutan akhir ibadah, pecutan akhir infak. Sumbanglah dalam barakahramadan.com, barakahramadan.com. Anda boleh lihat di bawah, di skrin di bawah, dan teruskan menyumbang dan teruskan beribadah dan teruskan berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita sebut tadi dalam ayat ini, yang berpuasa, yang berzikir, yang berinfak, Allah berikan maghfirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Mulia, ya Allah, ampunkanlah kami, Engkau Maha Pengampun, Kau ampunkanlah kami. Aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haluan peneraju perubahan Bina masyarakat